أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama sekali, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Keduanya, radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Terima kasih pada pengurusi majlis yang berusaha, pengurusi masjid, timbalan pengurusi, seluruh jawatan kuasa, para pegawai, muslimin dan muslimat jemaah Masjid Al-Munawwar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Malam ni tajuk kematian. Saya hak bercakap di depan ni pun tak pernah mati juga lagi. Apa yang saya nak cakap pada malam ini adalah berdasarkan ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana orang-orang fasik dan kafir mati, waktu orang fasik mati, orang munafik mati, qala, mereka pun akan sebut di malam pertama kematian. Ini suasana malam pertama kematian. Malam ni kita dengar pasal kematian, boleh jadi 2 bulan lagi hari kematian kita. Tak ada dalam masjid ni. Tuan, Tuhan tunjuk di Malaysia ni, tak payah tengok luar negara lah. Tuan-tuan, saya yang bercakap, Allah tunjuk di Malaysia ni semua jenis manusia mati. Tuan-tuan, Sultan mati tak Sultan? Sultan meninggal. Tuhan tunjuk kita Sultan meninggal. Menteri meninggal tak menteri? Menteri meninggal. Ni dalam duk kalut ada mesyuarat, ada menteri duk sibuk ni. Bukan 2-3 tahun lepas kah yang terempah tu menteri meninggal. Usahawan, usahawan umur 40-an duk tengah kaya ni, duk tengah kaya jutawan ni, mati tak? Mati.
Subhanallah. Artis mati dah, artis. Dah dia artis kan sibuk nak masuk TV, nak buat lawak kat orang, nak buat persembahan, nak berlakon. Mati, artis pun mati. Artis hak nasyid pun mati, artis hak lawak pun mati, artis hak berlakon pun mati. Ulama mati tak? Ulama dah kata ulama baik. Ulama mati, ulama mati. Subhanallah. Semua mati. Dan kebanyakan yang saya sebut tadi, daripada yang di Pertuan Agong sampai ke sultan, sampai ke menteri, sampai ke artis, sampai ke ulama, sampai ke jutawan, kebanyakan mereka mati dalam keadaan mereka pun tak tahu mereka akan mati. Tuan-tuan baca ayat ni, balik tuan-tuan cari. Ayat ni dia cerita antara babak dan suasana yang akan berlaku pada malam pertama. Malam pertama duduk di alam barzakh. Perkataan inilah yang paling banyak diulang oleh orang yang melangkah masuk pada malam pertama ke alam barzakh, iaitu Rabbi, wahai Allah, irji'un, boleh tak kembalikan aku ke bumi? Tuan-tuan percaya ke tak? Ayat ni lah tuan-tuan akan tengok, ayat ni lah yang tuan-tuan akan dengar bila kita dan saya masuk ke alam barzakh nanti. Allah ambil ayat ni, Allah rakamkan ayat ni dalam Quran, bagi tahu kat saya, kita hak duk hidup atas muka bumi ni, jaga-jaga jangan sampai mulut kita pun mendoakan seperti ayat ini, kerana doa ini, permintaan ini datang daripada mulut-mulut mereka yang mati tetapi tidak sempat beramal saleh ketika diberikan peluang oleh Allah hidup di atas muka bumi ini. Lalu mereka pun minta pada hari pertama kematian, Rabbi rji'un, ya Allah, boleh tak kembalikan aku? Kembalikan ke mana? Kembalikan ke bumi hak kita duduk malam ni. Selama mana belum mati, selama mana roh kita tidak melepasi halqum kita, maka di atas muka bumi ini setiap ucapan Bismillahirrahmanirrahim akan mendapat pahala. Setiap ucapan Subhanallah ditulis oleh malaikat. Setiap 10 sen yang dimasukkan kerana Allah, maka dikirakan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ramai yang menyesal di malam pertama berada di alam barzakh, ramai yang memohon kepada Allah mengulang-ulang, Rabbi rji'un, boleh tak ya Allah kembalikan kami sebentar sahaja di atas muka bumimu? Untuk apa wahai yang meminta pada hari pertama di barzakh? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Ni ayat yang kita dah baca ni. Dia kata, ya Allah, bagi aku hidup saat saja aku nak buat amalan salih yang tidak sempat aku lakukan. Lalu dijawab oleh Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tuhan kata tidak sama sekali. Siapa yang akan dikembalikan? Mana ada manusia yang dah duduk di padang di alam mahsyar, di alam barzakh kemudian nak dikembalikan? Tak boleh. Tak boleh. Tuhan kata cukup. Takat mana hak buat, takat tu je. Esok mati, takat malam ni je. Maghrib tadi solat kamu yang terakhir, isyak tadi solat kamu yang terakhir, subuh esok pagi solat kamu yang terakhir, bacaan Quran kamu yang tahun lepas itulah yang terakhir untuk kamu. Siapa suruh buat tahun lepas? Kalla. Tuhan kata kalla. Ini jawapan Allah, kalla. Tidak sekali-kali. Takkan boleh, jawab Allah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah Ta'ala kata ni kita dah duduk alam barzakh.
tak boleh kembalilah. Maka ayat ini dibacakan kepada saya yang hidup dan tuan-tuan yang hidup untuk kita mengambil iktibar, untuk mula mengisi keseluruhan kehidupan kita dengan ibadah dan mencari redha Allah. Kerana manusia yang mencari redha Allah dan akhirat, beliau akan diberikan dunia dan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian tuan-tuan, cara ringkas, semua orang mati. Tak ada siapa, termasuk saya, hak bercakap semalam, 2 hari lepas cakap tajuk kematian, hari ni cakap lagi tajuk kematian. Semalam sakit, saya sakit dadah malam, rasa macam nak mati, rasa macam nak mati. Kematian ini Allah sebut dalam Quran, semua orang boleh sebut ayat ni, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Tuan-tuan tahu apa yang kita selalu fikir bila baca ayat ni? Kita terbayang semua manusia akan mati. Jawapannya tuan-tuan, ada 5 makhluk bernyawa akan merasakan kematian. Makhluk bernyawa pertama yang akan rasakan kematian adalah keseluruhan manusia. Subhanallah. Makhluk bernyawa kedua yang akan merasakan kematian, seluruh malaikat. Ini orang terlepas pandang. Kita ingat malaikat dia hidup selama-lamanya. Tidak. Ketika Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, seluruh malaikat akan meninggal dunia. Mereka juga merasakan kematian. Sebab itu ayat Allah sebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Allahu akbar. Semua mati. Allah nak tunjuk makhluk aku semua lemah. Jangan merasa kuatlah minta tolong dengan syaitan. Jangan merasa kuat minta tolong dengan menteri. Jangan berasa kuat ada kerabat dengan yang di-Pertuan Agong. Makhluk aku semua lemah, kata Allah. Ya Allah. Makhluk ketiga bernyawa yang akan merasakan kematian ialah kesemua jin. Mati jin. Besar mana pun dia, tua mana pun jin tadi. Makhluk keempat yang akan merasakan kematian, jenis makhluk yang bernyawa yang keempat yang akan merasakan kematian ialah keseluruhan syaitan. Jin dan syaitan tak sama. Jin keluarga lain, syaitan keluarga lain. Syaitan semua kafir. Jin ada Islam, ada kafir, seperti manusia. Ada ulama, ada yang biasa. Jin macam manusia, cuma dia tak ada nabi dan dia tak ada rasul. Itu 4 makhluk bernyawa, kesemuanya akan merasakan mati. Makhluk bernyawa kelima yang akan merasakan mati ialah binatang. Yang buat baik dengan binatang, alhamdulillah. Buat baik kepada binatang akan dikira oleh Allah seperti mana melakukan kebaikan kepada manusia dan makhluk lain. Ada orang masuk syurga buat baik dengan binatang, dan ada orang dihumban ke neraka buat jahat dengan binatang. Jaga-jaga binatang juga akan mati, dan jaga-jaga binatang juga akan dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar. Bagi dalil sikit ustaz, Allah sebut dalam Quran, satu surah selalu kita baca, tetapi tafsirannya tidak sering kita pelajari. Idza syamsu kuwirat. Kan surah tu selalu kita dengar. Wa idzan nujumun kadarat. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal 'isharu 'uttilat. Wa idzal wuhushu hushirat. وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ
Dalam ayat ni Allah sebut satu ayat, kalau kita perasan balik rumah buka surah At-Takwir, ayat ke berapa tadi saya tak ingat. Allah sebut wa idzal wuhushu husyirat, ketika mana manusia dan makhluk-makhluk lain menuju ke mahsyar, tiba-tiba mereka melihat binatang-binatang juga dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan kepala mereka tunduk ke bawah menuju ke mahsyar, juga untuk diadili, tetapi tidak dimasukkan ke syurga ataupun neraka. Ayat ni, wa idzal wuhushu husyirat. 5 makhluk rupanya yang merasakan kematian, bukan manusia keseorangan, dan kesemuanya akan mati. Bilakah tarikh kesemua mereka akan mati? Jawapannya ketika mana Israfil alaihi salam meniupkan sangkakala yang pertama, maka keseluruhan manusia mati, keseluruhan jin mati, keseluruhan syaitan termasuk iblis mati, keseluruhan binatang akan mati, dan keseluruhan malaikat akan mati ketika itu. Tinggallah ketika itu hanyalah malakul maut, makhluk terakhir yang bernyawa, yang kekal ketika itu. Lalu Allah bertanya, ya malakul maut, man yabqa, siapa lagi yang berbaki? Jawab malaikat maut, yang berbaki ialah Allah dan aku sahaja. Matilah kamu ya malakul maut. Lalu matilah malaikat maut. Lalu kembalilah wujud ini seperti mana sebelum Allah menciptakan alam dan wujud ini. Tuan-tuan boleh bayang? Ni sebelum Allah cipta manusia, malaikat, arash, laut, langit, 7. Waktu wujud ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu Allah bertanyakan satu soalan, limanil mulkul yaum, hari ini kerajaan dan kekuasaan milik siapa? Allah nak tanya sebenarnya yang dahulu memerintah kerajaan Rom, Fir'aun yang dahulu memerintah kerajaan di Egypt, Mesir. Mana presiden-presiden dan perdana menteri yang berkuasa? Sila jawab waktu sekarang. Di mana kemampuan, kekayaan dan kekuasaan kalian? Waktu tu tak ada siapa dah yang akan jawab. Lillahil wahidil qahhar, Allah sendiri yang jawab soalannya. Allah berkata, kerajaan dan kekuasaan hanya berbaki kepada Allah. Al-wahidil qahhar, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Perkasa. Subhanallah. Maka menjadi mulialah mereka yang menyembah Allah, menjadi mulialah mereka yang mengagungkan Allah, menjadi mulialah mereka yang membesarkan Allah, menjadi mulialah mereka yang selalu menyebut Allah, Allah. Kerana yang kekal itu hanyalah Allah. 2, mati sekali saja seorang. Ada orang 2 kali mati. Nabi Musa pernah sekali malaikat maut mai nak ambil nyawa dia, dia tumbuk mata malaikat maut. Ini hadis sahih ni. Rosak mata. Allah menggantikan mata yang baru. Nak macam cerita kartun tapi hadis sahih. Dia tak mau mati waktu tu, Allah beri satu tempoh lain kepada dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, setiap yang bernyawa akan rasa mati seorang sekali. Siapa pun dia, yang ada dalam badan kita ni roh. Malaikat ada roh, jin ada roh, syaitan ada roh, binatang ada roh. Hanya roh binatang sahaja yang akan binasa. Roh 4 lagi makhluk kekal selama-lamanya. Walaupun saya dan kita mati, roh kita tak mati. Dia hanya berpisah daripada badan.
ketika malaikat Israfil tiup sakakala roh keluar daripada badan daripada badan iblis, akan tetapi roh dia tak rosak, cuma keluar. Roh empat makhluk ni kekal sampai bila? Selama-lamanya. Kalau syaitan, semua akan masuk ke dalam neraka, diseksa sampai bila-bila. Jin ada yang masuk neraka, ada yang masuk syurga. Manusia ada yang masuk neraka, ada yang masuk syurga. Bila mana manusia masuk syurga, roh dia dikembalikan kepada jasad dia, maka tidak rosaklah jasadnya selama-lamanya. Tinggallah dia di dalam syurga selama-lamanya. Kayalah dia di dalam syurga selama-lamanya. Mewahlah dia di dalam syurga selama-lamanya. Sihatlah dia di dalam syurga selama-lamanya. Gembiralah dia di dalam syurga selama-lamanya. Berjalan-jalanlah dia di dalam syurga selama-lamanya. Makan dan minumlah dia dalam syurga selama-lamanya. Itulah nikmat yang seringkali dilupakan oleh manusia, oleh anak-anak Adam, dan mereka terus mengejar dunia yang kotor dan hina. Mereka terus mengejar dunia yang keji dan sementara, akhirnya mereka meninggalkan akhirat yang kekal selama-lamanya. Rugi kita. Rugi kita. Yang ketiga, mati itu sakit. Mati sakit. Tuan-tuan, bayangkan adik-beradik kita, saudara mara yang kita yang telah pun meninggal dunia. Mereka telah pun melepasi satu kesakitan yang paling tinggi di dalam alam ini, dan kesakitan itu tiada tolak bandingnya. Sakit itu namanya sakit mati. Bila Al-Imam Hasan Basri lalu di sebuah rumah, waris mereka meninggal. Mereka menangis tidak berhenti-henti. Lalu Al-Imam Hasanul Basri bertanya kepada mereka, kenapa kalian masih menangis? Mereka ni pun jawab, ahli keluarga yang hidup ni jawab, kami sedih sangat, ayah kami meninggal, ayah kami ni baik. Maka berkata Hasan Basri, kenapakah kalian tidak menangisi di atas diri kalian sendiri? Kata Hasan Basri, sesungguhnya orang-orang yang telah mati, mereka telah pun melepasi beberapa perkara yang sangat besar. Antaranya ialah mereka telah pun merasakan sakitnya mati. Sepatutnya kalian menangisi diri kalian yang belum melepasi ujian yang besar tersebut, iaitu betapa sakitnya kematian yang akan kalian lalui. Ayah kita meninggal, dia dah rasa ada sakit, selesai dah. Ada anak tahfiz yang meninggal 24 orang, semua mereka dah rasakan kematian, sedang bersenang lenang di alam barzah sekarang, duk main dah no. Mati itu sakit. Sakitnya mati itu membuatkan setiap manusia yang ketika mana saat pertama ditarik nyawanya, maka ketika itulah dia tahu inilah kematian. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Dah jumpa tak ayat ni? Ada saktah kan? Wa qila man raq, saktah khafifah. Wa dhanna annahu al-firaq. Apa dia tu? Allahu Akbar. Punyalah besar ayat ni. Allah Ta'ala kata, kalla, ketika mana roh kalian direntak saat awal oleh malakul maut, malaikat maut Israel lah. Ketika itulah kalian akan ditanyakan oleh orang yang hidup. Orang keliling kita tanya, oh dah mati ahli keluarga kita, siapa yang boleh selamatkan dia? Siapa yang boleh rawat dia? Siapa yang boleh ubat dia? Kemudian Allah Ta'ala jawab,
wa dhanna annahu al-firaq, orang yang dicabut nyawanya, ketika itu dia yakin inilah kematian. Dhanna di sini maksudnya aiqana, dia yakin. Bukan zon, bukan ragu-ragu. Dhanna di sini maksud dia aiqana, ini bahasa Arab. Annahul firaq, dia yakin inilah kematian. Kenapa orang yang ketika hari pertama, saat pertama dicabut, dikeluarkan roh daripada badannya, dipisahkan roh daripada badannya, dia tahu bahawa itulah kematian? Kata para ulama, kerana kesakitan yang dia rasakan ketika itu tidak pernah dirasakan sepanjang umurnya. Yang pernah rasa sakit melahirkan anak, dia tak pernah rasa sakit mati seperti itu. Yang pernah rasa sakit kena kanser sampai tahap 4, sakit merana selama berapa bulan, sakit kanser itu tidak dapat menandingi kesakitan kematian. Sebab tu bila malaikat tarik, dia tahu inilah mati. Sebab dalam hidup dia, dalam hidup siapa-siapa saja, sakit kematian itu tidak pernah dirasakan oleh mereka. Sakit itu mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Nabi ajak doa. Berdoalah tuan-tuan. Nak buang sakit mati tak boleh. Nak kurang boleh. Apa doa dia? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Maksud dia, ya Allah, ringankanlah ketika mana kami menjalani sakaratul maut. Tuan-tuan tahu siapa lagi yang rasa sakit mati? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah semua rasul merasakan sakit mati? Jawapannya ya. Semua rasul dan semua nabi merasakan sakit mati. Kita Ustaz, kalau waliullah, Ustaz, wali kekasih Allah, lah ni kita duk sebut ni, Nabi Muhammad merasakan kesakitan mati. Hadis sahih riwayat Sayyidatuna Aisyah, ada dalam Bukhari ataupun Muslim hadis ni, bahawasanya Nabi mula sakit pada akhir bulan Safar. Nabi meninggal, Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Nabi mula sakit pada akhir bulan Safar. Lepas Safar apa dia? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Akhir bulan Safar Nabi sudah sakit. Kepala Nabi sudah diikat. Badan Nabi sudah menjadi terlalu panas. Sampai ikat kepala dengan satu kain yang berwarna kuning. Bukan sunnah warna kuning lah. Waktu tu kain tu yang ada. Saya tuan-tuan pun cari warna kuning. Disebabkan terlampau sakit kepala Nabi, maka diikat kepalanya. Lalu datang para sahabat. Antara yang rapat yang menziarahi Nabi adalah Abdullah ibn Mas'ud. Lalu dipegang badan Nabi, lalu ditarik tangannya. Abdullah bin Mas'ud tarik. Ya Rasulullah, sesungguhnya badan kamu begitu panas. Maka jawab Nabi SAW, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Sesungguhnya setiap kali Allah mengujiku, Allah akan mengujiku dengan kesakitan dua lelaki dari kalangan kamu. Kalau tuan-tuan sakit kepala, bayangkan Nabi 2 kali sakit kepala tu. Tuan-tuan sakit gigi, tuan-tuan kena ingat Nabi 2 kali kalau sakit gigi. Hak kita duk rasa tu. Kalau tuan-tuan demam panas, maka Nabi 2 kali lebih panas, 2 kali ganda daripada apa yang tuan-tuan rasa. Niat Nabi sebut, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Nabi kata kat sahabat tu, bila sahabat kata, ya Rasulullah panas sangat ni, Nabi jaga, Nabi pitam. Ini hari terakhir, Nabi jaga, Nabi pitam. Kemudian Nabi terjaga. Nabi pun ambil air buh di muka. Sayyidina Ali apa semua hak terdekat ni ambil air, pocik tubuh Nabi. Apa Nabi sebut? Nabi kata, ala inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya bagi kematian itu ada kesakitan. Maka tahulah Aisyah ketika itu,
kekasih Allah Subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda juga merasakan kesakitan mati. Takut tak kita dengar? Takut kita dengar insaf kita. Hanya satu kelompok yang dimuliakan oleh Allah. Ada satu kumpulan, Allah nak muliakan kumpulan ni, maka ketika mati kumpulan ni tidak merasakan sakit mati. Mereka ialah kumpulan yang mati syahid, syuhada. Syuhada yang berperang fi sabilillah. Syuhada yang tinggal rumah dia, rumah 2 tingkat dia. Syuhada yang bila dipanggil untuk berjuang fi sabilillah, dia tinggal kereta 3 biji dah. Syuhada yang ketika mana diseru untuk meninggal, untuk berjuang fi sabilillah, dia berani untuk tinggal perniagaan yang berjuta milik dia. Syuhada ialah mereka yang apabila diseru untuk berjuang fi sabilillah, mereka berani dan sanggup untuk meninggalkan anak dan isteri di rumah. Siapa sanggup malam ni? Hati kecil kita, soal hati kecil kita, kerana ruang untuk berjihad belum lagi ditutup untuk umat akhir zaman, hatta yang hidup pada zaman 2017 ni. Ruang untuk jihad masih lagi terbuka luas, kerana Al-Imamul Mahdi, cicit Nabi SAW yang nombor berapa kita tak tahu, tetapi dia adalah keturunan Rasulullah. Dia masih belum keluar, dan ketika mana dia keluar akan berlaku perang yang paling besar di antara orang Islam dan orang bukan Islam keseluruhannya. Tuan-tuan jangan kata peluang mati syahid tak ada dah ustaz. Ustaz sembang apa 2017 syahid-syahid ni ustaz? Ni zaman LRT, zaman MRT ni, zaman bangunan bawah laut atas laut ni ustaz. Bukan zaman jihad. Silap besar orang yang bercakap macam tu. Teruskan berdoa kepada Allah supaya Allah menganugerahkan syahid ataupun asyahadah kepada kita. Sesungguhnya orang yang sentiasa, laki ke perempuan, yang tiap-tiap malam sebelum tidur minta dengan hati yang ikhlas, bersungguh-sungguh kepada Allah, ya Allah urzuqni syahadah, muliakanlah aku dengan syahadah, maka dia akan dibangkitkan di padang mahsyar, duduk dalam kumpulan syuhada, walaupun dia mati di atas katilnya, kata Rasulullah, wa in mata ala firashihi. Nah, ni dah dapat dah rahsia sebut. Nabi kata wa in mata ala firashihi, walaupun mati di atas katilnya. Tiap-tiap malam lepas baca doa, berlinang air mata, ya Allah kurniakanlah kami asyahadah. Kerana zaman ni kami nak masuk syurga dengan cara apa ya Allah? Zikir kami kurang, Quran kami kurang, sembahyang kami tidak khusyuk, sedekah kami kurang. Gaji 8,000, duit Jumaat RM5 ya boh. Punya kedekut, punya takut miskin. Nak masuk syurga apa? Punya takut miskin, nak masuk syurga. Sedangkan Nabi bersumpah takkan kurang duit orang yang bersedekah. Bersumpah-sumpah Nabi, takkan kurang duit orang sedekah. Tapi tak yakin kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Syuhada tak rasa sakit hati. Nombor 4, tiada siapa tahu bila mati. Ni nombor 4 tuan-tuan. Yang ni saya ajak tuan-tuan muhasabah. Ada satu mesej kita dapat, lama dah kita dapat. Orang dia nak mati ni 100 hari sebelum kematian, tanda dia sekian. Oh, kita pun seronok pakat ambil tanda tu. Oi, 100 hari rasa macam ni. Dia pun tengok balik diri dia, alhamdulillah tak rasa apa lagi. Dia kata lepas tu 50 hari rasa macam ni, 40 hari rasa macam ni, 20 hari rasa macam ni, 10 hari rasa macam ni, sehari sebelum
Oh, dia main apa nama ni telinga jatuh, hidung jatuh, berpeluh. Habis dia baca, dia kata alhamdulillah, daripada tanda hak 100 sampai tanda 1 tak ada lagi. Dia kata selamat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, berapa ramai orang yang mati yang melalui tanda-tanda ni? Tanda-tanda ni bukan hadis, tetapi ia adalah pendapat sebahagian ulama dan berlaku kepada kumpulan kecil saja manusia. Kumpulan kecil saja, ingat. Tak semua. Sikit je orang berlaku. Kalaulah tanda ni berlaku kepada semua orang, maka MH17 mungkin separuh daripada yang terkorban tak naik ke terbang tu. Dah ni tanda ada. Ni dekat-dekat nak mati, dia main kot perut ni kan, dia apa ni, dia main kot ni. Di pusat ni berasa pusing apa semua, dia main di kepala, macam-macam tanda dia. Tak payah naik lagi terbang tu, mesti nak jadi apa-apa ni. Disebabkan tak ada seorang pun yang rasa tanda tersebut, maka semua naik. Anak-anak tahfiz 24 orang, 22 orang pelajar, 2 orang guru tu dengan warden tu, 24 orang. Saya dengar temu ramah tu hampir 2 jam. Temu ramah hampir 2 jam. Saya parti temu ramah tu. Pemberita ni dia nak ambil berita sensasi lah. Dia nak tanya malam tadi ada nampak apa? Adik nampak apa malam tadi? Budak tu kata tak ada nampak apa. Oh, pergi tanya pula hak lain, hak selamat ni, bukan tanya hak syahid no. Tanya hak syahid tu sensasi sungguh lah. Yang tu paling panas lah, meletup. Ni tanya hak hidup ni, lepas nak tanya suasana malam tu. Dia main suasana sedih satu tahfiz. Dia tanya, adik ada malam tu ada tak suasana sedih apa? Budak tu kata tak ada, macam biasa. Pergi tanya budak lain pula, adik malam tadi ada tak sembang pelik-pelik ke, yang adik rasa lain ke, sembang kawan-kawan? Tak ada apa, tidur macam tu je. Budak tu jawab. Tuan-tuan, malam itu keseluruhan pelajar tu macam biasa, tidurnya macam biasa, keadaannya macam biasa, tak ada kot seorang nampak api. Oh, kot ada seorang, tak ada. Maka mati itu tiada siapa yang tahu bila dia akan mati, tak ada. Tuan-tuan jangan tunggu tanda tu. Jangan duk tengok kot cermin, telinga kuat gini. Dia duk tengok, dia buat macam tu. Oi, gagah ni. Dia tengok kawan dia jatuh dah, dia kata, jaga-jaga tu, telinga nampak melebih. Tak lama dah ni, dia kata kat orang, tengok dia lepas 2 hari. Tuan-tuan, tiada siapa tahu bila dia akan mati, termasuk para nabi dan rasul. Yang tahu sikit pun pasal mati ni, bila nak mati, lebih kurang saya tengok ada 2 kumpulan. Selama saya hidup ni, saya perhati gelagat manusia, kehidupan hamba-hamba Allah ni, ada 2 kumpulan yang paling tahu bila dia nak mati. Lebih kurang lah, bukan tahu dengan tepat. Kumpulan yang pertama, yang sakit tak ada harapan sembuh, duduk atas katil, doktor kata bawa balik lah, ikut rawatan perubatan, lagi 6 hari. Saya pernah tengok tuan, satu orang dibuang semua usus besar dan kecilnya. Nak pergi ke mana tuan? Payudara buang, kanser tahap 4, usus besar, usus kecil buang semua. Doktor kata bawa balik lah. Berapa lama nak hidup? Tak ada usus besar, tak ada usus kecil. Yang ni dia tahu, dia duk tunggu kematian. Pilah ziarah waktu bila pun air mata duk turun ni. Air mata turun laju, air mata. Tangan tasbih, alhamdulillah, dia bukan munafik, tetapi Allah tunjuk kat dia nyawa dia dah dekat. 100 kali dia lebih beruntung daripada kita. Dia tahu nyawa dia nak dekat dah. Qadha semayang tuan, qadha semayang, zikir, duduk terlantak sampai tinggal tulang kulit sikit tulang. 10 kilo, 15 kilo je tinggal. Tengok dengan mata kita. Kita menginsafi apa yang Allah tunjukkan kepada kita. Kita insaf, Allahu Akbar. Untung dia tahu bila dia nak mati. Saya ceramah di Sibu, ada budak pelajar universiti sekian-sekian pergi minum arak,
masuk dalam pub, minum arak apa semua, bergaduh, keluar, orang pukul, mati. Botol arak duduk di tangan, mati. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Habis. Kumpulan kedua yang tahu dekat-dekat nak mati, tahu siapa tuan-tuan? Mereka yang dihukum gantung. Mandatory. Tuan-tuan nak tahu cerita ni secara lengkap berserta dengan bukti, boleh tengok suasana tu, tuan-tuan pergi di Muzium Penjara Melaka. Saya dah bawa pelajar-pelajar saya. Dulu saya duk ceramah tajuk banduan akhir. Bagaimana detik-detik banduan akhir menghabiskan kehidupan mereka. Kali ni kita bawa pergi terus. Muzium Penjara Melaka ni bukan kerajaan Melaka dia buat bangunan lepas tu buat muzium. Penjara tu, muzium tu adalah penjara asal. Penjara asal. Tempat rotan, tempat gantung, sel akhir, sel ramai-ramai, sel penjenayah besar, penjenayah kecil. Tuan-tuan boleh masuk. Pegawai tu sebut benda yang sama seperti yang saya duk baca selama ni. Dia kata, Ustaz, ni lah sel akhir. Saya pun tengok kecil lah. Dah lah duk ujung depan bilik gantung pula. Dia kata, Ustaz, mengira hari Isnin, Selasa, Rabu, setiap Islam Muslim yang dihukum gantung akan digantung pada hari Jumaat di antara jam 6 hingga jam 7. Itulah orang yang paling tahu bila dia nak mati. Tapi dia tak tahu minit keberapa dan saat keberapa nyawa dia akan keluar. Dia kata, Ustaz, saya dah tengok depan mata saya, orang Melayu Islam kita, orang Islam kita, tatu penuh badan, misai sampai masuk dalam hidung, punyalah something, tapi hari kematian jalan pun tak boleh. Hari hak pagi Jumaat tu, waktu kali terakhir sujud kepada Allah, hari terakhir menadahkan tangan julang tinggi dengan Allah, mampunkan aku ya Allah, jagalah anak kami ya Allah, jagalah isteri aku ya Allah. Tatu penuh ni, keluar sampai sini tatu, something besar, terkulai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila 6.30, 6.20 habis mayang, habis berdoa ni, pegawai kamar, tuan, masa habis, encik, masa habis. Dulu Allah bagi masa, habis mayang mangkit terus. Nak sebut subhanallah 33 pun tak dan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 ni 2 minit pun tak sampai. Punyalah kalut nu nak tutup kedai, punyalah kalut nu lok satgi lok sejuk. Tapi bila tahu bila dia nak mati, tadah tangan tak mau turun sampai orang mai panggil, habis dah masa. Habis dah masa, boleh berjalan pergi ke depan, bukan jauh pun, 7 meter je. Tuan boleh, encik boleh bangun, tak bangun. Encik boleh bangun, tak bangun. Pasal apa? Lutut tak boleh berdiri lah. Tak boleh berdiri dah lutut. Mai orang bawa apa-apa. Bila dah berdiri, mereka akan ambil kain tu tutup. Bukan ada lubang di mata tu, lubang di mata pun tak ada. Ambil tutup, jalan. Dah habis di situ. Hidup kita tuan-tuan, yang paling penting sekali ialah bagaimana kita mengakhiri hidup ini. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Kita takut kalau kita menjalani kehidupan sebagai orang soleh, tiba-tiba di akhir hayat kita Allah pilih kot lain, habis kita. Bukankah ada seorang ahli ibadah wanita, ahli ibadah, tetapi dia kurung binatang sampai kucing itu mati duduk dalam sangkak. Nabi kata Allah murka dengan perempuan ni, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ada seorang pelacur wanita, pelacur, bukan berzina, pelacur, bagi minum kepada seekor anjing, Allah ampunkan dosa dia. Dia bertaubat, lalu dia dimasukkan ke dalam syurga. Tengok ending. Tengok ending. Ada seorang pembunuh, ni semua Nabi cerita.
Ada seorang pembunuh, dia bunuh 100 orang. Hadis ni hadis sahih. Hadis sahih. Dia bunuh 100 orang. Setelah bunuh 100 orang, rasa nak taubat. Jumpa dengan satu orang tuan guru yang alim. Ni tok guru nombor 2 hak dia jumpa. Hak nombor pertama dia bunuh juga. Hak nombor 2 ni baru alim. Hak nombor pertama tu ahli ibadat tapi tak pergi kuliah. Dia banyak ibadat saja, tu kata bahaya ni. Kalau ibadat saja bahaya, syaitan boleh tipu bila-bila masa saja. Hak nombor 2 dia pergi tanya setelah dia bunuh 100 orang, hak ni orang alim. Alim soleh. Alim soleh. 2 sifat. Orang alim tu tanya, hang duk mana? Dia pun jawab, sekian-sekian. Orang alim tu kata, tempat hang orang baik tak ada. Masjid pun tak ada tempat hang. Orang baik pun tak ada. Tempat hang banyak berlaku perzinaan, banyak orang berjudi. Keluar daripada kampung tu, pi kampung fulan bin fulan. Pindah piduk kampung banyak yang ramai orang soleh, kuliah pun banyak. Maka laki ni hak nak taubat ni, hari pertama nak taubat, rupanya hari itulah hari kematian dia. Rupanya hari itulah hari terakhir hidup dia. Balik ambil barang di rumah, ambil takat mana yang boleh bawa. Ni hadis sahih ni, cerita ni. Dia pun keluar. Tengah-tengah perjalanan datang malaikat maut, cabut nyawa dia. Tengah-tengah perjalanan malaikat maut pun cabut nyawa dia. Bila cabut nyawa dia, sepatutnya roh dia dibawa oleh satu kumpulan saja malaikat, sama ada pasukan malaikat rahmat ataupun pasukan malaikat azab. Tiba-tiba datang kedua-dua pasukan. Kedua-duanya minta daripada malaikat maut, wahai malaikat maut, serahkan kepada kami, kata kumpulan malaikat rahmat. Kumpulan malaikat azab kata, bila saya sebut kumpulan maksudnya ramai. Kumpulan malaikat azab kata, jangan kat kami. Perebutan ini diceritakan oleh Rasulullah. Lalu Allah menghantar seorang lagi malaikat lain. Maksudnya Allah cerita dah kat malaikat ni, yang Allah hantar ni, penyelesaian dia. Turunlah malaikat ni, hak seorang ni, dia pun kata, Allah menghantar aku kepada kalian. Dan Allah bagi tahu penyelesaian kepada roh lelaki ni, sama ada dibawa ke taman syurga ataupun ke lubang neraka. Tengok tuan, Allahu Akbar. Hendaklah kalian ukur jarak lelaki ini meninggal dengan jarak tempat baik yang dia tuju, dan juga jarak dia meninggal dengan jarak kampung jahat yang dia tinggalkan. Yang mana yang lebih hampir, maka pasukan itulah yang ambil. Lalu malaikat-malaikat ini pun ukur. Kata Rasulullah, mereka mendapati tempat lelaki yang bunuh 100 orang ni meninggal. Dia meninggal di satu tempat yang lebih dekat kepada kampung orang soleh yang dia sedang tuju, hanya sejengkal saja. Lalu pasukan malaikat rahmat pun ambil roh dia, bawa pergi taman syurga. Ending yang paling penting tuan, yang paling kita takut. Tuan-tuan tengok iblis. Tuan-tuan tengok iblis. Tuan-tuan, kita kalau buat ibadah 40 tahun, iblis buat ibadah 1000 tahun. Tak pernah terlintas di kotak pemikiran iblis bahawa satu hari nanti dia akan jadi satu makhluk yang paling dibenci dan dilaknat oleh Allah. Iblis pernah beribadah bersama dengan malaikat Jibril alaihi salam, punyalah mulia. Bahkan kata Rasulullah, bukan sahaja dia pernah beribadah di sana dengan para malaikat yang besar, iblis adalah yang paling alim di kalangan keseluruhan malaikat. Tuan-tuan nak challenge apa dengan dia? Alim pun kat dia, mulia pun boleh kat dia. Tak pernah terlintas di pemikiran dia satu hari dia akan menjadi makhluk yang paling dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Ending tuan-tuan, ending. Sebab tu Nabi ajak doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, ketika aku beriman kepadamu ya Allah sekarang ini, ketika aku yakin denganmu ya Allah sekarang ini,
aku memohon ya Allah untuk kau matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Bukan benda main tuan-tuan, ending ni bukan benda main. Kita tak tahu ni hari ni kita duduk di masjid, kita jadi orang masjid, ada tok imam 30 tahun jadi imam, kemudian pakai seluar pendek, tak main masjid dah. Ini bukan contoh, ini cerita yang berlaku. 30 tahun menjadi imam qaryah. Kemudian sebab bergaduh, sakit hati, apa semua macam biasalah, selisih faham apa semua, tinggal masjid, dah tak tutup aurat. Allahu Akbar, 30 tahun. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Doa banyak-banyak, ulang selalu, wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, jangan matikan kami dengan su'ul khatimah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila satu orang kita kata malam ni nyawa dia, hidup dia terakhir sekali, hari terakhir kehidupan dia, contoh malam ni, botol ni kita kata dia lah duduk atas katil nazak, adik-beradik pun kita call apa semua pakat balik dah, saudara mara, anak menakan, cucu, dua pupu, pak menakan, semualah pakat balik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang ni bila dia sakit, lepas tu saat lagi dia nak rasa satu jenis kesakitan yang paling sakit. Tuan-tuan, dia nak rumah tu serabut ke, dia nak rumah tu tenang? Rumah hak lepak dia tu. Jawapan dia, tiap-tiap orang daripada kita bukan kata sakit mati. Kalau sakit gigi pun kita nak rumah kita tenang. Sakit gigi, duduk di kampung, ayam bapak duk kokok. Yang bapak ni pula dia tak berhenti, duk berkokok keliling rumah kita. Keluar, pegang selipar, baling ni. Pasal apa? Pasal sakit gigi. Maka tuan-tuan bayangkan selama ni berapa ramai orang yang nazak di kalangan ayah kita yang dah pi, mak kita yang dah pi rumah waktu tu, subhanallah. Yang sibuk nak masak, yang sibuk melawak, yang hisap rokok di luar rumah, yang tak tutup aurat, yang pasang TV, yang pasang lagu, yang duk main game dalam bilik hak duk tak tuk tu. Tersiksa tak tuan-tuan kawan hak nazak ni? Siksa. Ni malam ni kita dah belajar. Lepas ni kalau ada saudara mara kita yang nazak, tuan-tuan, rumah hak kita nak tak nazak tu, pastikan rumah itu suasananya aman, suasananya tenteram, hanya bacaan Quran dan doa saja yang ada dalam rumah tu. Ni hak dia beradik hak balik apa semua ustaz, homestay berlama-lama. Zaman hari ni masuk kampung mana pun homestay. Saya duk pusing satu Malaysia ni, masuklah cerok mana pun homestay insya-Allah ada. Tuan-tuan ambil lah sebiji, dua biji homestay, beritahu kat adik-beradik kita nak mandi, nak masak, duduk sana. Dalam rumah ni ayah duduk nazak, kita baca Quran, kita doa bagi tenang. Tuan-tuan, benda hak saya sebut ni mai pada sahabat, bukannya saja-saja mereka. Sahabat ajak, namanya Amr bin al-As, dia ajak anak dia, dia kata saat lagi waktu aku nazak, rumah ni pastikan tenang, hatta jangan bagi masuk kalau orang hak pakai baju merah terang, dia kata. Nampak tuan-tuan? Kita bukan kata baju, sekali dengan lagu duk pasang dalam bilik tu, hak dalam rumah duk isap rokok di dapur, lepas tu hak duk menjerit ni, beli beras tak beras habis. Ni adik-adik balik ramai. Punya serabut dalam rumah, kesian. Hak si nazak ni kesian, kita tengok, kita pergi ziarah hak nazak, kesian kat dia. Pesan kat anak-anak, isu ayah nazak, mak nazak, macam ni. Sahabat ni pesan kat anak dia nama Abdullah, dia kata wahai Abdullah, dua-dua sahabat, anak dia pun sahabat, dia pun sahabat, dia kata pastikan keadaan tenang dalam rumah ni dan jangan benarkan yang pakai baju merah terang untuk masuk. Kerana ketika ayah nazak satgi tengok merah, roh akan rasa takut, ayah akan rasa takut kerana menyangka yang merah itu adalah api. Suasana bagi tenang aja, elok kan. Entah no. Jadi dia ni duduk tang ni.
Ni saya nak cerita cara ringkas. Ni saya cerita secara ringkas. Bila dia duduk tang ni apa semua, Allah tulis hari terakhir dia hidup malam ni. Pukul 10.15 saat yang ke-12. Tu kita tak tahu tu, rahsia tu. Saya tak tahu, tuan-tuan tak tahu. 10.15 saat yang ke-12. Tuan-tuan, malam ni kita kata, contoh malam ni. Maka pada malam itu malaikat maut telah pun menunggu di sisi dia. Tunggu dah, tuan-tuan. Berasa seram, sejuk apa semua tu boleh jadi berasa. Yang tu mungkin dia akan rasa. Mungkin saja, tuan-tuan, no? Ada orang tak seram sejuk apa duduk baca surat abang, habis macam tu . Ada orang duk pegang ubat, tak seram sejuk apa pun, pegang ubat, buh, nak suap ubat ni, duduk di tangan dah. Lembik. Isteri pergi dapur ambil air, tu tengok lembik, lepas dah, meninggal dah. Tak ada seram sejuk apa pun. Tak ada seram sejuk apa pun. Jadi malaikat maut akan tunggu siap hari tu. Duduk di mana? Nabi kata berada di kepalanya, di sebelah kanan. Semua orang nampak kan yang duduk dalam rumah tu? Tak ada siapa nampak. Siapa yang nampak? Kawan hak 10.15 minit saat ke-12 saat gini. Dia ni nak nampak. Saya ceritakan dulu pada tuan-tuan perjalanan orang yang meninggal husnul khatimah cara ringkas. Sebab cerita tu saja 20 minit perjalanan dia. Saya cerita 5 minit. Bila orang yang meninggal, orang soleh meninggal, ni cerita orang soleh. Apabila orang soleh meninggal, kata Nabi, ruhnya akan mengalir keluar daripada badannya dengan mudah. Macam mana mudah, Ustaz? Macam mana mudah ya Rasulullah? Seperti mana mudahnya air yang keluar meninggalkan botolnya, bekasnya. Ni saya buka, saya tuang. Cepat ke lambat? Cepat. Yang mengalir cepat itu adalah ruh orang soleh, yang seperti air. Orang tak soleh hak meninggal fasik, sekali saya cerita. Nabi sebut macam mana pula. Orang soleh ni pasal apa ruh dia senang keluar? Kerana ruh itu sudah lama merindui Allah. Kerana ruh itu sudah lama merindui Rasulullah. Dia semayang, dia teringat Allah. Dia zikir, dia teringat Allah. Dia duduk dalam kereta, dia teringat Allah. Dia duduk atas katil, dia teringat Allah. Dia pergi kerja, dia teringat Allah. Ada orang, tuan-tuan, dia makan sakit, duduk makan, air mata keluar. Pasal apa? Rindu Allah. Rindu Allah. Merindui Allah. Ni orang soleh. Orang soleh ini apabila sampai hari dia mati, maka roh dia mengalir keluar dengan laju. Tapi walaupun laju, sakit tetap sakit, cumanya tak lama. Hak sakit tu tak lama, sebab laju keluar. Kalau hak bukan Islam sakit juga, hak fasik sakit juga, hak munafik sakit, tetapi sakit itulah lama. Pasal ruh tak mau, ruh tak pernah merindui Allah. Baca Quran lah 50 juzuk pun, contohlah ni kan. Nak abang kata bacalah berapa puluh juzuk pun dia tak heran. Orang lain bergetak dengar ayat Quran. Orang lain dengar selawat teriak dah. Dia benci lagi dengar orang qasidah. Benci. Ini masalah Ini ada masalah. Dengar orang selawat, marhaban, qasidah, dia benci pula. Ini ada masalah. Kemudian hamba Allah ni, hak soleh ni, tepat pukul 10, 15, 12 saat, malaikat pun mula tarik roh dia. Waktu tu, wa dhanna annahu al-firaq, dia pun tahu inilah mati. Senyum tak dia? Senyum. Pasal apa? Seronok nak jumpa Nabi SAW. Rindu lama dah. Rindu Rasulullah ni lama dah. Bila keluar,
maka malaikat maut pun ambil roh dia, letak di tangan tanpa melengahkan walaupun sesaat, dikafankan dengan kafan daripada syurga. Hadis ni sahih. Dan kemudian diwangi-wangikan dia. Ketika mana roh itu sampai di sini, tuan-tuan, dia bila keluar ni, dia kosong daripada sini, kosong. Lepas tu roh sampai mana? Roh akan sampai di halqum di sini. Ni leher. Dia akan kosong di sini. Kosong. Bila sampai di halqum, ketika roh sampai di halqum, ketika itulah dia akan melihat dua alam serentak. Yang pertama ialah alam dunia, hak dia duk ada dalam bilik tu. Dia waktu tu bilik tu duk nampak lagi. Waktu duk tengah tarik tu roh sampai sini duk nampak lagi. Alam kedua yang dia akan tengok buat pertama kalinya, alam ghaib yang menguji keimanan kita. 5-60 tahun kita duk dengar pasal alam ghaib. Itulah hari pertama kita akan melihat makhluk ghaib, iaitulah malakul maut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu memandang ke atas, kita tengok tang mana? Orang mati tengok mana? Dia tengok tang ni. Selama ni kita duduk heran pasal apa dia suka tengok tang ni? Suka apa tang ni malaikat maut duduk? Dia duduk ikut roh dia tu. Dia ikut roh, dia tengok roh dia. Tu dia tengok sini. Bila kali pertama dia pandang malaikat maut, seandainya wajah malaikat maut ketika itu adalah seperti rembulan yang terang benderang, datang dengan wajah yang berseri-seri, maka ketahuilah sesungguhnya dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, siapa yang mati husnul khatimah, dia boleh lega dah. Sayyidina Uthman kata, alam barzakh ini adalah penentu yang kuat. Sesiapa yang baik mati barzakhnya, maka mudahlah selepas alam-alam yang lainnya. Dia mudah, step seterusnya mudah. Lega dah dia. Dan kata Sayyidina Uthman, sesiapa yang buruk barzakhnya, maka susahlah alam-alam yang selepas itu. Bila tuan-tuan nak tahu kata kita ni husnul khatimah, tengok muka malaikat maut, tahu dah. Dia senyum kat kita, dia main dengan rupa yang elok punya lah, segak. Dia bukan lelaki, dia bukan wanita, tetapi muka yang indah, berseri-seri mai. Kita pun alhamdulillah, hak ni yang duk ngak dalam kuliah tu ni. Tuan-tuan, maklumat hak kita ada dalam dunia ni, kesemua sekali akan kita bawa pi masuk sampai dalam syurga, sampai dalam neraka. Yang tu kena tajuk syurga pula, 1 jam setengah. Kalau guru mat sampai dalam syurga, dia akan reti mat. Ni nombor telefon kita hak atas dunia ni, sampai dalam syurga, nombor telefon tu kita akan ingat. Apa bukti dia? Yang tu tajuk syurga. Banyak dalil-dalil sebagainya. Tuan-tuan sekalian, bila dah kafan dengan kafan kain daripada syurga, wangi-wangian daripada syurga, ke mana roh akan pergi? Roh akan dibawa sampai ke langit yang ke-7 untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perjalanan sebenarnya. Lalu malaikat pun bawa, malaikat maut bawa, malaikat rahmat bawa kita. Malaikat rahmat bawa kita sampailah ke langit yang pertama. Pintu langit pertama ditutup. Sampai malam ni pintu langit pertama ditutup 24 jam, kecuali bulan Ramadan. Bila sampai di langit pertama, malaikat tanya siapa? Fulan bin Fulan. Cek nama, ada. Dia buka pintu langit. Lalu diseru lelaki ruh yang baik ni dengan satu nama yang paling mulia di atas muka bumi Allah, nama yang paling baik. Lalu tersebarlah bau wangi laki ni. Seluruh penduduk langit bau. Dia kata, siapa ni manusia yang mulia ni? Malaikat tu pun jawab, Fulan bin Fulan, nama kita. Sebab tu nak buh nama elok-elok. Jangan duk buh nama Vanish pelik-pelik, nama sabun, nama bukit, nama gunung. Nak bubuh nama, bubuh elok-elok, kerana kalian akan dipanggil dengan nama kalian dan nama ayah kalian di padang mahsyar.
seperti mana nama kalian dipanggil di atas dunia dulu. Nama yang mulia. Naik langit apa semua, sampai langit 7, Allah Subhanahu wa taala puji dia, roh yang baik. Kemudian Allah arahkan buku amalan dia, dibawa buku amalan kita. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Tak di mana? Satu tempat bernama Illiyin. Dengar tuan-tuan, kalau nama Illiyin, yang tu tempat tu nak letak buku amalan orang-orang soleh, kita pun alhamdulillah tak di situ. Buku orang soleh letak di Illiyin. Habis letak di situ, kembalikan dia. Pergi ke mana? Alam barzakh. Kita pun dikembalikan, turun balik daripada langit ke-7 tu, turun masuk ke bawah. Mayat kita, badan kita dimandikan, dikafankan, disolatkan, kemudian ditanam. Habis tahlil, talqin apa semua, orang pun dah tanam apa semua, dah kebumikan kita. Orang pun akan tinggalkan kita. Nabi kata kalian akan mendengar bunyi tapak kaki orang terakhir yang meninggalkan tanah perkuburan. Doa apa kita nak banyakkan kepada orang yang meninggal ni? Nabi ajak dua doa. Allahumma ighfir lahu wa thabbithu 'inda su'al. Ya Allah, ampunkanlah dia. Ya Allah, tetapkanlah lisannya untuk menjawab sekali. Sekali ni nak jawab lah. Ulang dua doa ni. Berapa lama nak ulang dua doa ni? Lebih kurang 1 jam daripada dia dikebumikan. Ulang 1 jam tu. Sesiapa yang didoakan oleh, ni hadis hadis sahih. Sesiapa yang didoakan oleh sebanyak 70 orang soleh, maka Allah akan mencabut daripadanya siksaan azab kubur. Ramai ke kawan kita yang soleh? Kalau kita geng motor besar, yang paling ramai main waktu kita meninggal siapa dia? Geng motor besar. Kalau semua geng motor besar tu geng mengaji apa semua, alhamdulillah. Pakat baca Quran, pakat doa kita, alhamdulillah. Kalau kita askar, tentera masih berkhidmat, meninggal, yang paling ramai main hari kematian kita siapa? Tentera. Faham tak tuan-tuan? Bukan nak kata siapa kerja ni mulia, siapa kerja ni tak mulia, tak. Dengan siapa kita berkawan, mereka inilah yang paling banyak memenuhi tanah perkuburan pada hari kematian kita. Dan inilah yang disebut oleh Rasulullah, sesiapa yang didoakan oleh sekian-sekian bilangan orang soleh, Allah ampunkan dia. Siapa kawan kita? Selalukah kita menjejakkan kaki ke Mak Tafiz? Selalukah kita menjejakkan kaki jumpa dengan anak-anak di sekolah agama ni? Nampak tuan-tuan? Bawa lah beras 10 kilo sebulan, 10 kilo je bawa. Budak-budak kenal, Ustaz, pakcik mai dah, pakcik ada bawa beras tu. Dia kenal dia ni, 6 tahun duk bagi beras, 5-6 Mak Tafiz dia buat pi. Hari dia mati, mereka tak pi tengok dia. Pakcik hak duk rumah 6 tahun dah beras kat kita, meninggal. Satu van ustaz tu bawa pi. Ustaz Nu pun bawa pi, Ustaz Nu bawa pi. Penuh orang soleh hari kematian dia. Kita kawan banyak tak mana? Banyak kedai makan. Hari mati semua geng kedai makan penuh. Toke roti canai, toke pasembok, toke tu penuh hari mati kita. Bukan tang pekerjaan tu, ramaikan kawan orang soleh. Ibu-ibu pun sama, cari sekolah-sekolah agama, cari tafiz, cari anak-anak tafiz ni, hak ramai, hak 5-60 orang buat pi. Bukan nak suruh bagi 100 kilo beras sebulan. Buat pi 5 kilo pun dia pun ingat muka kita, dia tahu dah, kita mai dia tahu dah, ni makcik beras, ni makcik gula, bukan sakit kencing manis. Makcik ni mesti buat mai gula. Sebulan 5 kilo dia buat mai, 5 kilo, 6 Mak Tafiz, 4 Mak Tafiz. Tuan-tuan,
Habis kawan ni semua orang balik, Nabi kata kamu akan mendengar bunyi tapak kaki orang terakhir, ahli keluarga kamu yang terakhir yang meninggalkan tanah perkuburan. Kemudian habis roh kamu akan dikembalikan. Ini cerita dia. Fayujlisadihi, lalu dia akan didudukkan oleh dua orang malaikat. Dengar ni kita nak lalu ni, saya nak lalu, tuan-tuan nak lalu perjalanan ni. Roh kita akan dikembalikan, kita akan didudukkan macam ni. Ni kita baring macam ni, duduk je. Duduk je. Yang ni lah barzakh waktu tu. Sebab kita ada jawapan, kita pernah mengaji. Kalau orang tak pernah mengaji, dia kata ni apa dia ni? Alam apa ni? Siapa nak mai? Kenapa duduk di sini? Pasal apa tak hidup? Dia tak ada jawapan. Walaupun dia Islam, dia tak ada jawapan. Dia tak pernah dengar cerita tentang perjalanan barzakh. Tapi kalau dia pernah mengaji, dia tahu ni barzakh. Satgi apa akan berlaku? Malaikat akan mai. Berapa orang? 2. Siapa nama mereka? Munkar wa ahaduhuma nakir. Seorang nama Munkar, seorang nama Nakir. Aswadani azraqan. Nabi kata warna mereka hitam, mata mereka kebiru-biruan. Bukan dia punya tengah tu biru, dia berbuhat tengah tu saja. Biru semua ni, biru ni, biru. Dan di tangan kedua-dua malaikat ini ada besi yang besar. Siap. Siap. Lalu dia pun datang. Soalan tahu lagi? Semua orang tahu dah. Senang aja. Man rabbuka? Malaikat ni kan tanya ni, bergilang-gilang. Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Maka lidah dia yang fasih, kerana dia orang soleh. Lidah dia yang fasih akan jawab Rabbi Allah. Dia kata Tuhan aku Allah. Malaikat seri muka. Malaikat tanya ma dinuka? Apa agama kamu? Lidah orang soleh yang fasih tadi akan jawab diniyal Islam. Agama aku Islam. Siapa Nabi kamu? Nabi aku Muhammad. Tanya. Akhirnya dia pun menjawab ke semua soalan. Habislah tuan-tuan. Bukannya nak tanya, nak jawab. Soal jawab Munkar Nakir ni paling kuat pendapat ulama yang saya baca sampai 30 hari. Ada yang kata sehari, ada yang kata 3, ada yang kata 7. Lepas tu habislah. Takkan nak tanya sampai kiamat. Setelah habis ditanya orang soleh tadi, dia pun lulus semua soalan. Akhirnya dia pun dipersilakan ke sebuah tempat dan negara yang indah. Nama negara itu adalah Raudhatan min Riyadil Jannah. Satu taman daripada taman syurga. Belum syurga lagi, duduk taman dulu. Tapi punyalah cantik. Tuan-tuan pernah pergi taman Sultan-Sultan? Taman istana. Kita masuk taman di istana, duduk di taman tak apa dah ustaz. Punya mewah dah taman tu. Sultan mana ustaz? Tak payah tanya. Pilah taman sultan mana pun, subhanallah, punya mewah. Di taman tu boleh masuk dah bawah tanah. Punya kaya, mewah. Tuan-tuan, tu baru Sultan Malaysia pula dah. Tu baru Sultan dunia. Yang tu baru Sultan dunia. Kalau taman syurga, taman hak Allah buat, di situlah alam barzakh, di situlah ruh orang soleh tinggal buat sementara waktu. Mereka berjalan, mereka berseronok, mereka boleh tengok dah kawasan dan tempat yang indah. Rehat dah. Kita nak digan hak dunia penuh dengan pembohongan, perkelahian, apa semua ni kan, nak digan hak taman syurga. Kita nak digan taman syurga. Tuan-tuan, ruh tadi dibawa ke situ. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Ni Nabi sebut, apabila ruh dia dibawa ke situ, roh lain pakat mai tak? Roh lain pakat mai. Semua pakat mai ni, pakat mai rumun dia, pakat mai tanya, wahai fulan ni duduk mana tak tahu, nampak macam kena Kelawai dia kata. Orang Kelawai. Sini apa dia? Kelawai kan? Orang Kelawai duduk taman mana? Duduk Juluh Mayang Munawar juga. Tak pernah nampak kah? Saya jarang duduk bekerja di luar. Alhamdulillah. Ni mati elok tu duduk taman syurga.
Adakah roh itu saling berjumpa dan saling berbicara? Ya, kata para ulama. Tatalaqal arwah wa tatahaddath fima bainahum. Mereka berjumpa, bersembang-sembang dan bertukar maklumat. Ni hak baru masuk tak sat ni, hak lama pakat mai. Kenal dak anak saya? Nama apa? Sekian. Oh, kenal. Nikah baru ni. Alhamdulillah. Lawan dengan orang mana? Ini bahasa belah sini kan. Oh, lawan orang Johor. Oh, alhamdulillah. Isteri saya macam mana? Isteri tuan pun menikah juga. Contohlah. Ni contoh saya buat. Cumanya nak bagi tahu, depa akan tanya hak baru masuk ni. Yang baru masuk ni, semua kat mai duk rumun apa mai tanya. Allahu akbar. Berehat dah, boleh rehat dah. Hak nak susah, hak nak letih ibadah dunia saja. Alam sana bukan nama dia alam ibadah. Bahkan tidak dibenarkan untuk orang sembahyang di alam barzakh di dalam syurga. Tak dibenarkan. Tuan-tuan, ibadah tidak dibenarkan lagi di dalam syurga dan di alam barzakh. Tak ada dah. Malaikat akan kata ni alam barzakh, tak ada dah. Yang mana duduk taman syurga, berseronoklah kalian. Taman syurga, tuan-tuan. Roh yang duduk di taman syurga boleh tak jumpa dengan kita? Ni ulama bahas dalam kitab tauhid. Jawapannya boleh. Tuan-tuan tak nak jumpa dengan waris-waris yang dah meninggal dah. Dibahas dalam kitab tauhid. Roh kita bila kita tidur, roh kita boleh, ni ada dalil Quran, ada dalil Quran. Bila dua roh ni bertemu, roh orang yang tidur di dunia dengan roh di alam barzakh, bila saat perpisahan, Allah akan lepaskan roh yang orang tidur tadi ni untuk kembali ke dunia, dan kemudian Allah akan pegang roh yang orang hak di alam barzakh tu. Dia tak boleh pergi lah. Boleh berjumpa, tuan, di dalam alam mimpi. Kalau yang jumpa tu betul lah tu. Sembang tanya kan, ramailah macam-macam cerita lah, macam-macam cerita. Jumpa, ada yang jumpa Tok Wan dia, ustaz, ada yang jumpa Tok Wan saya. Dia pakai baju putih. Lepas tu dia tunjuk retas putih semua, retas tapi kosong. Apa dia, ustaz? Ada satu orang, adik dia cacat, sindrom Down, meninggal awal. Selalunya sindrom Down ni meninggal awal. Depa tak mukallaf. Depa ni tak mukallaf. Kan dia mata ni lah, Mongolia tu kan. Muka Mongol tu. Sindrom Down. Meninggal. Abang dia, saya tak ingat. Abang dia atau adik dia meninggal. Abang dia. Kemudian mimpi, si adik ni mimpi. Jumpa. Bila mimpi, jumpa abang hak sindrom Down dulu ni, hak cakap pun tak faham apa semua ni. Dalam mimpi tu bercakap seperti orang berakal. Ustaz, abang saya mai kat saya, bagi salam, tanya sihat ke tidak, bersembang dengan saya. Dia dah sempurna, ustaz, boleh cakap elok. Dia pesan kat saya, dia kata, kejarlah akhirat, dia kata. Kerana sesungguhnya Allah, dia kata, abang berada di satu tempat yang sangat indah, yang keindahan itu tidak dapat dilihat di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh tengok di dunia ni, tak boleh tengok. Itulah taman syurga. Sebab tu orang duduk taman syurga, dia tak pernah teringin untuk kembali ke, tak pernah teringin. Orang Kedah kata tak pernah, orang Utara kata tak pernah. Kasar pula tu kan. Yang sudah duduk di taman syurga tak pernah kebulung untuk kembali ni, nak mai alam hak penuh dengan penipuan dan hasad dengki ni. Yang terakhir 5 minit lagi malam ni, 5 minit lagi saya berhenti. Hak ni su'ul khatimah. Wal'iyadzu billah. Hak ni yang paling saya takut, yang paling saya risaukan, iaitu kawan ni orang fasik. Kadang mayang Jumaat, kadang tak mayang Jumaat. Kadang tutup aurat, kadang tak tutup aurat. Kadang puasa, kadang tak puasa. Ramadan baru ni pun 17 hari je, 22 hari je. Lepas tu tak taubat, fasik. Meninggal. Tengok orang fasik meninggal macam mana. Ingat, dengar. Bila sampai masa dia, malaikat pun main duduk dah hari tu, tunggu dah. Kemudian
tepat dengan masa yang telah ditentukan oleh Allah, maka malaikat pun tarik roh dia. Bila malaikat tarik roh dia tak keluar mudah sama macam orang soleh yang meninggal tadi ni. Tarik tak mau keluar, tarik tak mau keluar. Sedangkan setiap tarik itu adalah kesakitan. Ulama kata kenapa dia tak mau keluar? Roh dia berlari-lari, bertempiaran dalam badan ni. Dia tak mau keluar sebab dia ingat dunia ini adalah tempat dia selama-lamanya. Dia tak mau keluar sebab selama ni dia duk kerja dalam hidupan dia, dalam alam realiti ni dia duk kerja. Dia duk menyangkakan bahawasanya di sana tidak ada alam barzakh dan tidak ada alam akhirat. Tiba-tiba hari tu dia nampak alam akhirat. Berlari-lari roh ni, ditarik dan direntak keluar. Nabi kata seperti mana satu duri yang terlekat di dalam satu bulu binatang, dan bulu tu pula basah, duri tu pula ditarik daripada arah yang berlawanan. Terkeluarlah kulit dia, terkeluarlah bulu tadi. Punyalah sakit kawan ni, tapi roh dia tetap tak mau keluar. Akhirnya direntak dan direntak keluar. Bila dah rentak keluar sampai tang ni, dia pun dongok ke atas. Lalu dilihatlah satu wajah yang bengis, wajah yang garang, hitam, malaikat maut. Maka ditutuplah pintu taubat kepadanya selama-lamanya. Habis tuan, dia kawan ni tutup pintu taubat dia. Malaikat pun kafan dengan kain daripada neraka. Panas kain tu, kena mula dah, siap dah tuan. Wal'iyadzubillah, kalau kita mati tengok-tengok muka malaikat bengis, tahulah kita ketika itu kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dibubuh kepada dia dengan bau yang paling busuk di atas muka bumi Allah, kata Nabi. Dilumurkan dengan bau yang paling busuk yang diambil daripada neraka. Bau tu cukup busuk. Kemudian dibawa sampai di langit. Malaikat minta izin. Maka malaikat yang menjaga pintu langit yang bertanya, siapa yang kamu nak bawa? Fulan bin Fulan. Cek, nama dia tak ada. Habis. La tufattahu lahum abwabus sama'. Tidak dibuka baginya pintu langit. Ini Allah cerita dalam Quran ni. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ. Pintu langit tidak diizinkan kepadanya. Punya hina, dia menerima penghinaan yang pertama. Allah Ta'ala kata dia ni takkan masuk syurga sehinggalah unta boleh masuk ke dalam lubang jarum. Maksudnya Tuhan nak bagi tamsilan, tak masuk lah. Lalu diusir dan dihalau dia, dilemparkan ruhnya dengan penuh penghinaan oleh para malaikat. Turun dan jatuhlah ruh dia. Orang pun angkat jenazah dia, mandi tadi, kafan apa semua, semayang, tanam apa semua, orang pun balik, tak ada siapa doa kat dia. Adalah 7-8 orang, Tok Bilal, Tok Imam apa semua baca, tu kawan dia 3-4 orang, anak dia pun siapa tak peduli, bini dia apa semua tak mai, 5-6 orang saja. Depa ni habis Al-Fatihah, bangkitlah, nak tunggu apa? Bukan adik-beradik dia. Mayat siapa tahu ni mati. Habis dia. Lalu dia mendengar orang terakhir meninggalkan tu tanah kubur. Lalu datanglah 2 malaikat yang lebih bengis, Munkar dan Nakir, mai depan dia. Didudukkan lelaki ni, soalan yang sama. Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Nabi sebut dalam hadis sahih ni, dia akan jawab ha. Ejaan dalam hadis tu ha, alif, ha. Dia bukan bahasa Arab pun, dia adalah ungkapan tak tahu jawapan oleh orang fasik yang mati, bukan Islam yang mati,
Yang bukan, sebenarnya bukan dia tak tahu jawapan tu, tetapi amalan dia tidak membantu untuk dia jawab. Dia kata, aku tidak tahu. Aku tak tahu. Lalu dipukul, kata Nabi SAW. Pukul, tuan-tuan. Yang besi itu sekiranya diletakkan di atas gunung, maka berkecailah sebuah gunung yang besar. Tak atas gunung kecai, tak atas kepala kita. Hancur tak nampak tu. Bukan kata hancur, tak orat pun tak nampak. Lalu dipukul. Bam. Man rabbuka? Jawapan yang sama, la adri, aku tak tahu. Lalu dihentam. Ditanya, dihentam, ditanya, dipukul, ditanya, dipukul. Sampai habis tempoh tanya, maka dia pun dibawa ke hufratan min hufarin niran, bawa pipi lubang neraka. Ada banyak bahagian di lubang neraka. Maka bermulalah dia disiksa di lubang neraka. Nabi kata, antara suasana yang aku tengok, Nabi tengok sendiri di lubang neraka, satu je saya sebut kat tuan-tuan, sebuah rumah yang besar dipenuhi dengan api yang menyala-nyala dalam rumah tu, dan di atas tu ada satu lubang kecil untuk asap keluar. Apabila api ni marak, melambung-lambunglah wanita dan lelaki yang duduk dalam rumah tu, kesemuanya telanjang. Nabi pun tanya kepada malaikat, wahai para malaikat, siapa yang duduk dalam rumah tertutup ni? Rumah yang besar tertutup, tuan-tuan, nak keluar ke mana? Bakar 24 jam sampai malaikat Israfil tiup sangkala. Dibakar 24 jam, mati pun tidak, hidup pun tidak, sakit 24 jam. Bakar. Bila api tu marak, melambung-lambung, kata Nabi, telanjang laki perempuan melambung. Jawab malaikat, wahai Muhammad, mereka adalah di kalangan umatmu yang berzina dan tidak bertaubat daripada zina mereka. Saya rasa sekadar tu dulu untuk malam ni. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aqulu qali hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.